أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. InsyaAllah kita teruskan bacaan daripada kitab Al-Ahadis Al-Muntakhabah yang disusun oleh Al-Allamah Al-Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi. Masih lagi dalam bab ilmu dan zikir, dan bab kecilnya ialah ilmu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu sami'tu Abul Qasimi sallallahu alaihi wasallam yaqul khairukum ahasinukum akhlaqan idza faquhu, rawahu Ibnu Hibban. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi nama Nabi sallallahu alaihi wasallam ni banyaklah panggilan maksudnya. Ada kalau dalam kitab Al-Barakat Al-Makkiyah tu, Syekh Musa Rohani Bazi dia telah himpunkan 804 nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam tu Muhammad, Ahmad, inilah Abul Qasim antara dia. Jadi ini semua adalah nama-nama ataupun panggilan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Orang yang terbaik dalam kalangan kamu ialah orang yang baik akhlaknya, apabila dia mempunyai kefahaman agama. Hadis Ibnu Hibban, riwayat Ibnu Hibban. Maksudnya yang terbaik di kalangan manusia ataupun terbaik di kalangan kita ialah orang yang paling baik akhlak dia, dengan syarat apabila ni dia seorang yang mempunyai kefahaman agama, fuqihu. Maknanya ada dua syarat di sini. Satu, akhlak yang baik. Yang kedua, mempunyai kefahaman agama. Hadis seterusnya, an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala an-nasu ma'adinu kama'adini az-zahabi wal fiddah fa khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil islam idza faquhu. Al-hadis rawahu Ahmad. Ia adalah sebahagian daripada satu hadis yang panjang daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia adalah seumpama lombong-lombong. An-nasu ma'adin. An-nasu ma'adin, lombong-lombong. Kama'adini az-zahabi wal fiddah, sebagaimana ada lombong emas dan lombong perak. Maka orang yang terbaik semasa jahiliyah, merekalah orang yang terbaik dalam Islam apabila mana ada syarat, apabila mereka ada kefahaman agama. Idza faquhu, apabila mereka ada kefahaman agama. Ia adalah sebahagian daripada hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnad dia. Keterangan, ini ada keterangan di bawah ni. Dalam hadis ini, manusia telah diumpamakan sebagai lombong-lombong. Sebagaimana dalam lombong-lombong yang berlainan ada logam-logam yang berlainan. Sebahagiannya berharga mahal seperti emas dan perak, dan sebahagiannya berharga murah seperti kapur dan arang batu. Demikianlah juga orang-orang yang berlainan mempunyai adat dan sifat yang berlainan, yang menyebabkan sebahagian daripada mereka berdarjat tinggi dan sebahagian yang lain berdarjat rendah. Kemudian selagi emas dan perak itu masih berada di dalam tanah, selagi itulah harganya murah, tidak akan mencapai harga di pasaran. Demikianlah juga manusia, selagi mereka berada dalam kegelapan kekufuran, walaupun sebanyak mana mereka memiliki sifat pemurah
dan berani selagi itu mereka tidak bernilai seperti nilai mereka setelah menerima Islam dan mempunyai kefahaman agama. Ini sebagaimana yang tercatat ataupun yang disyarahkan daripada kitab Mazahirul Haqq. Jadi daripada hadis ini, kedua-duanya nak menceritakan tentang syarat yang Nabi SAW beritahu orang yang terbaik itu ialah orang yang faham agama. Nak faham agama kena ada ilmu agama. Untuk dapat ilmu agama kena belajar. Untuk perkara-perkara lain pun kita kena belajar. Kan? Untuk perkara lain untuk kita kena belajar. Maka agama ini dia tak akan dapat dengan hanya kita berangan-angan. Ia juga perlu dipelajari. Dan ganjaran dia ialah sangat banyak. Macam yang kita dah dengar hadis-hadis sebelum ni. Belajar satu huruf daripada Quran pun lebih baik daripada 100 rakaat sunat. Belajar satu bab daripada ilmu pun dapat lebih baik daripada kita solat 1000 rakaat. Kan? Itu satu ni. Kemudian di sini juga Nabi SAW meletakkan faham agama, syarat faham agama itu sebagai syarat untuk capai kemuliaan, untuk jadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri faham pada kita. Allah Taala beri taufik untuk kita amal dan kita dapat sampaikan pada saudara kita yang lain, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Tuhan, tiada Tuhan melainkan Engkau yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Engkaulah yang Maha Esa, Engkaulah yang Maha Kuasa. Wahai Allah, segala-galanya bergantung hajat padamu ya Allah. Daripada sebesar-besar makhlukmu seperti arash maupun yang sekecil-kecil seperti virus. Semuanya bergantung hajat padamu ya Allah. Semuanya hanya akan bergerak apapun hanya dengan perintahmu ya Allah. Apa yang kau kehendaki itu sahaja yang akan berlaku, dan apa yang kau tidak kehendaki mustahil sama sekali akan berlaku. Wahai Allah, demi kebesaranmu ini ya Allah, keagunganmu, kehebatanmu, ya Allah, ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Wahai Allah, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, dosa yang sengaja atau tak sengaja, dosa yang besar atau yang kecil, yang zahir maupun yang batin. Ya Allah, dosa yang awal dan dosa yang akhir, dosa yang di hadapan khalayak maupun yang bersendirian. Ya Allah, Engkau lebih mengetahui daripada kami apa yang kami tahu, dan apa yang Kau tahu kami tak tahu ya Allah. Wahai Allah, berilah kami kefahaman agama sebagaimana Kau telah bagi kefahaman kepada para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Allah, bagaimana para sahabat telah faham agama, berilah juga kefahaman itu pada kami ya Allah, supaya kami di akhir-akhir zaman ini juga dapat mencapai darjat kemuliaan di sisi-Mu ya Allah, sebagaimana yang telah diperolehi oleh mereka. Ya Allah, bukakanlah hati kami, berilah kami kefahaman, kecintaan pada agama dan ilmu agama ini ya Allah, sehingga kami benar-benar menilai ilmu agama itu melebihi nilai-nilai pada segala-galanya ya Allah. Janganlah biarkan hati kami terkesan dengan perkara selain agama ya Allah. Wahai Allah, bentuklah kehidupan kami, bentuklah fikir kami, bentuklah amal kami, supaya kehidupan kami, baki-baki hidup kami ini adalah kehidupan yang akan membawa kemuliaan kami di sisi-Mu ya Allah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.